Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Timbalan Sultan berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Lim Hock Seng, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebah Dulia Maha Mulia pada 28 Februari 2023. Dulian Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama. Majlis menghadap berlangsung di Qasyar Al-Mizan. Warga Perkhidmatan Awam kini menikmati pemberian bonus tahunan dari Kerajaan Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pemberian bonus bukan sahaja sebagai tanda penghargaan, malah sebagai motivasi meningkatkan prestasi kerja setiap warga Perkhidmatan Awam setelah menyumbangkan khidmat bakti berpenat lelah bekerja selama 12 bulan. Insentif pemberian bonus sedikit sebanyak dapat meringankan beban perbelanjaan persediaan persekolahan serta persiapan Ramadan dan Syawal. Di samping mendapatkan barang keperluan, warga Perkhidmatan Awam juga perlu berbelanja secara sederhana dan berhemah. Selain berbelanja, jangan lupa untuk membuat simpanan masa depan. Alhamdulillah, adanya juga dengan bonus daripada kerajaan Kebah Dulia ni dapat juga tani manfaatkan dengan membeli barang-barang keperluan, menambah keperluan harian, barang sekolah, dan juga ada jual lebih sedikit untuk persediaan untuk hari raya lah tu. Sebab hari raya pun awal je sedikit lah masa ni. Alhamdulillah, rasa bersyukur atas Kerajaan Kebah Dulia Yang Maha Mulia atas pemberian yang diberikan. Dapatlah kami juga memanfaatkan pemberian ini untuk kami sendiri, keluarga, dan juga dapat juga akan diberi arah indong supaya ni mengambil keberkatan lah lagi pemberian ini. Banyak manfaatnya dari bonus ini juga, terutama sekali untuk pembelian barang-barang sekolah, dan juga ada sedikit semacam lah untuk barang dapur juga lah. Yang selebihnya untuk ada juga untuk dibuat simpanan lah untuk masa depan kanak-kanak. Sementara itu, kedai-kedai buku menjadi tumpuan ibu bapa dan penjaga untuk membeli peralatan pembelajaran sekolah anak-anak untuk musim persekolahan tahun hadapan. Sesi persekolahan peringkat pertama bagi sesi akademik tahun 2025 akan bermula pada 2 Januari. Seperti lazimnya, rata-rata kedai buku di negara ini sudah membuat persiapan lebih awal untuk memastikan semua bekalan buku teks, latihan dan peralatan sekolah mencukupi. Kelengkapan persekolahan anak-anak menjadi keutamaan ibu bapa apabila menerima gaji dan bonus. Bukan semua kelengkapan sekolah perlu dibeli yang baharu. Ada juga ibu bapa hanya menambah kelengkapan persekolahan yang sedia ada. Hasil daripada gaji bonus tu memang prioriti untuk anak-anak lah, seperti barang-barang sekolah, perkakas sekolah, buku-buku kerja, itu yang paling utama lah. Kami baru menerima bonus kan hari masa ni. So bonus satu untuk perbelanjaan kanak-kanak lah untuk persediaan pembelajaran dorang tahun hadapan. Keadaan cuaca di negara ini diramalkan aktif sehingga esok. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam monsun timur laut yang pada lazimnya akan berterusan sehingga sekitar hujung bulan Mac 2025.
Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan persisiran dan perairan negara pada waktu pagi dan malam serta di kawasan pedalaman negara pada waktu petang. Kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir. Mungkin ada yang beranggapan mengusahakan pembuatan produk berasaskan sulaman bukan pilihan kerjaya. Namun tidak bagi seorang lepasan graduan jurusan matematik yang menjadikan seni sulaman dan lukisan henna sebagai sumber pendapatan. Untuk laporan lanjut, Rosimah Sulaman ada laporannya. Meskipun bermula sebagai juru hias pengantin, namun Dayang Nur Afifah binti Haji Sapar tidak berhenti setakat itu. Bahkan nekat melebarkan perusahaannya FS Mutanawa Enterprise dalam pembuatan pelbagai produk berasaskan sulaman, khususnya sulaman crochet. Ia dihasilkan menggunakan benang, kain atau bahan inovatif lainnya. Antara yang mendapat sambutan ramai, baju anak damit, kasut, topi, beg tangan dan sebagainya. Menurutnya, menceburi bidang kraft tangan seolah-olah memberikan kepuasan kepadanya. So, I started with henna. Alhamdulillah henna pun makin menjadi-jadi, and then kebetulan lagi lepas satu minat satu kepada kraft tangan. So dari sana saya memberanikan diri untuk menjual barang itu kan. And alhamdulillah disebabkan diterima oleh orang ramai, di sana terdapatnya motivasi untuk menjalankan bisnes itu saja. Menyedari seni lukisan henna juga mendapat sambutan menggalakkan, Dayang Nur Afifah berharap perusahaan seni sulaman dan lukisan henna untuk terus berkembang bagi membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTV. Walau masih belum terlalu diketahui ramai, khususnya pencinta haiwan, memelihara landak mini atau hedgehog sudah dilakukan oleh sesetengah orang. Saiz haiwan kecil inilah yang menjadi daya tarikan kerana terlihat lebih menarik. Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Landak mini adalah antara haiwan kecil eksotik yang menjadi pilihan ramai untuk dipelihara. Secara umum, landak mini memiliki masa hidup 3 ke 4 tahun jika hidup di habitatnya. Sementara jika dipelihara dengan pemberian makanan dan nutrisi yang tepat, landak ini boleh mencapai usia 10 tahun. Kru RTB membuat pendekatan dengan pemilik dan penternak haiwan berkenaan. Penjagaan hedgehog ini ya senang sih, kurang lebih macam menjaga hamster. Tempatnya tu mesti sesuai, dan pemakanannya untuk hedgehog ini kami biasa bagi makanan kucing saja. Sama sekali-sekala kami bagi insek macam superworm itu untuk proteinnya. Lepas tu kalau jaga cara penjagaannya, ya hedgehog ini tidak boleh kena direct matahari. Ya mesti sentiasa tempat limbu saja. Uniknya haiwan ini antara haiwan yang manja dan dapat mengenali pemiliknya sekiranya kerap diberi perhatian serta tidak mengganggu emosinya ketika waktu tidur. They have their own personality. Macam contoh yang ani andang suka dipegang, yang ani andang suka ditapuk, yang ani andang friendly, yang ani andang suka lari-lari, macam itulah. So if kita akan cuba menjaga, feel free to, pasalnya senang and siok. Landak ini bukan hanya menjadi hiburan bagi pencintanya, tetapi juga membuka peluang usaha yang menguntungkan. Ukurannya yang kecil, wajah yang comel dan sifatnya yang jinak membuat haiwan ini semakin diminati ramai. Muhammad Haji Tuah melaporkan untuk Berita RTV. Sukan sempena Brunei December Festival, pasukan e-sukan tempatan SBD Vicious dengan kerjasama Kompleks An-Najat Kompleks malam tadi menganjurkan kejohanan PUBG Mobile offline. Kejohanan selama 4 hari itu disertai oleh 45 pasukan.
Saingan dijalankan secara terbuka dengan pasukan bertanding dibahagikan kepada 3 kumpulan. Perlawanan akhir akan diadakan Ahad ini. Kejoharan antara lain bertujuan menonjolkan perkembangan pesat e-sukan di negara ini sekaligus memberikan platform kepada pemain mempamerkan kemahiran dan bersaing di peringkat tinggi.